السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أهل syurga Firdaus, Masya Allah. Kaifa halukum? Tanya kau Arab hari ni. Kaifal hal? Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkhair. Ahli Jumaat semua kena tahu bahawasanya ahli Jumaat semua ni pandai belaka bahasa Arab. Alhamdulillah. Sebab boleh baca Quran itu pandai dah tu bahasa Arab. Cuma tak faham je. Alhamdulillah. Dan lain ni kita faham sikit-sikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang saya hormati Tuan Imam Haji Nawi, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi masjid, AJK masjid dan jemaah muslimin muslimat. Sebut belaka Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kita baru saja selesai sembah dia. Alhamdulillah. Dialah yang bagi kita rezeki. Dialah yang mendengar permintaan-permintaan kita. Dialah akan bagi apa saja kita nak. Dialah yang bagi kita keluarga. Dialah yang bagi kita minum. Dialah yang bagi kita makan. Dialah segala-galanya. Alhamdulillah. Dan syukur pada dia. Alhamdulillah. Terima kasih dia. Walaupun kadang-kadang kita lalai, dia tak azab kita. Ini menunjukkan betapa sayangnya dia pada kita. Alhamdulillah. Dan surah Tin malam ni, seperti mana kita sebut minggu depan dan malam ni kita akan sambung. Beberapa keajaiban yang kita akan tahu malam ni dengan izin Allah. Dan syukur pada Allah 2-3 hari lepas saya dapat satu cerita. Alhamdulillah. Saya akan kongsi pada Jumaat malam ni. Sangat ajaib. Cerita rekah je. Cerita tu cerita bukan Hindustan. Cerita dalam bahasa Hindustan. Cerita molek. Cerita apa dah ni. Islamik punya lah. Bukan Hindustan hak tu. Okay. Minggu lepas. Apabila kita sebut Wattin wa Zaitun. Hari Jumaat ingat tak? Orang Syiah kata apa Wattin wa Zaitun? Wattin dia kata apa? Hasan. Wa Zaitun dia kata Husain. Orang Syiah. Tu tak betul tak betul. Dan saya sebut benda ni kenapa? Betapa kuatnya pengaruh Syiah. Dalam keadaan sedar tak sedar dia masuk dalam orang kita. Dia masuk sah. Lebih dahsyat lagi, kita rasa apa pengaruh dia masuk tu kita rasa ingat daripada agama kita. Situ masalah. Okay? Sedangkan itu salah satu rekaan yang direka oleh Syiah. Wattin wa Zaitun. Seperti saya bagi tahu sebelum ni, setiap surah dalam Al-Quran apabila dimulakan dengan huruf waw, selepas huruf waw ada alif lam. Bermakna Allah Ta'ala bersumpah. Ada surah yang mula dengan huruf waw, selepas huruf waw dia ada huruf ya. Suratul Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah.
Waw di surah tu, dia bukan supah. Wail di situ adalah salah satu nama neraka dan banyaklah kita sebut dah sebelum ni. Okey. Watin, memang Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin. Wazaitun, memang Allah Ta'ala bersumpah dengan buah zaitun. Tetapi persoalannya, kenapa bersumpah? Bapa Allah Ta'ala tersebut wad-durian, kenapa tak sebut waduriya ke? Wamoktan, kenapa tak sebut? Ada contoh. Kenapa wati? Dan kenapa wazaitun? Okey, contoh kita kata sebab negara Arab. Kalau negara Arab, kenapa tak sebut wattamr, buah tama, buah kurma? Sebab kehebatan buah kurma watama tak kurang pun hebat. Allah Ta'ala sebut watin wa zaitun. Ada barang yang Allah Ta'ala nak sebut situ ialah tepat yang tumbuh watin wa zaitun. Okey, tumbuh. Apa salahnya? Tempat orang tumbuh tu tempat adalah tempat mulia. Iaitu Palestin. Di manakah kemuliaan Palestin? Di antara kemuliaan Palestin, para nabi berkumpul di situ. Para nabi dilahir di situ. Dan orang Yahudi sama berebut tempat tu. Dan Allah Ta'ala apabila asra bi'abdihi, malam Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW berkumpul bersama para nabi. Bapa Allah Ta'ala tak kumpul nabi-nabi Mekah? Adakah Mekah kekurangan dari segi kehebatan? Tak kurang. Tetapi Allah Ta'ala nak memuliakan tempat tu juga. Dan tempat tu, Masjidil Aqsa, adalah kiblat pertama sebenarnya. Okey? Hebat tu. Dan apabila Allah Ta'ala nak sebut maksud watin wa zaitun, tempat Palestin, tempat hebat. Okey. Allah Ta'ala kenapa tak sebut wal aqsa? Tak sebut wal aqsa, apa mari watin wa zaitun? Sebab Allah Ta'ala nak kait dengan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami cipta manusia sebaik-baik ciptaan. Okey, bapa watin wa zaitun? Beres. Waturi sinin. Watin wa zaitun Palestin. Waturi sinin. Bahasa mudah nak sebut, tepat Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha sebut okay? Waturi sinin wa hadzal baladil amin, iaitu Mekah Madinah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sikit khabar-khabar ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah cipta manusia sebaik-baik makhluk. Okey. Contoh kita sebut sedap buah durian, buah mokta. Oh dia ni orang kampung kita ni. Apa kait mokta ke apa sebut buah tiba-tiba royak pasal ke? Gitu. Okey? Contoh. Saya ada seorang pelajar dulu, saya sebut dah sebelum ni, kelakar dia tu. Dia memang kelakar dia tu. Kalau puah-puah panggil lah dia. Hilang puah. Ya. Dia jemput saya, "Ustaz, Masya Allah, comel lah jubah Ustaz. Ustaz beli mana piyah? Pelik. Dia royak jubah comel. Lepas tu dia tanya piyah beli mana? Pelik tu. Orang tanya comel jubah Ustaz, beli mana jubah? Tak, dia tak tanya gitu. Dia tanya, comel jubah Ustaz. Ustaz beli mana piyah? Ya pelik tu. Watin wa zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Iaitu Palestin. Allah Ta'ala bersumpah. Dan letak nama watin, letak panggil watin wa zaitun. Sebab watin, buah tin dan zaitun, saya sebut dah sebelum ni, minggu lepas, dia di antara buah yang sangat hebat. Okey, buah hebat, buah-buah lain hebat, kenapa sebut? Sebab Allah Ta'ala nak kait dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setengah nombor dua dulu. Okey, watin wa zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Dan kehebatan dia setengah dari minggu lepas, saya tak setengah panjang malam ni. Waturi sini. Tempat lembah. Qair Sina, apa ni gunung sini, apa? Demi gunung Sinai. Sinai adalah salah satu nama gunung yang mana Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gapo-gapo saya terbicara. Yang penting kecek tu tak sampai hak lebih-lebih. Apa yang saya nak sebut ni iaitu tempat yang mana Nabi Musa alaihi salam
Okey, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdialog. Okey. Macam mana dialog tu saya tak usah bincang tu, okey? Sebab kita nak masuk ayat seterusnya. Okey. Lepas tu Allah Taala sebut mulianya sebelum tu mulia Palestin sebab para nabi. Mulia demi gunung Sinai sebab Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah balad, negara, negeri, tempat amin, aman, iaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah, kehebatan dia apabila Rasulullah SAW dilahirkan di situ dan Al-Quran diturunkan di situ. Sebenarnya Mekah Madinah tidak ada kehebatan lebih. Saya nak tanya jemaah lah. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih turun Quran di Malaysia? Malaysia ada pokok. Buah duya ada. Mekah pada pasir. Pokok kurma je ada pada pasir. Air pun tak ada. Air laut-laut tu memang kering. Tapi cuba jemaah saya pergi Mekah. Panas tak ke mana pun tak letih, subhanallah. Berkat. Sebab Rasulullah SAW dilahirkan di situ dan Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Kita sini, hebat-hebat kita pun, ya, ada pokok-pokok pun, tak boleh lawan. Kita pergi ke Mekah, musim sejuk. Saya pergi dah 2 musim. Musim sejuk pun sedap, musim panas pun sedap. Tak ada masalah. Okey, saya tak cerita ketiga tu banyak. Okey. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat pelik Allah Taala serupa dengan wattini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Tepat wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenar di sini Allah Taala sebut Allah Taala telah cipta manusia dari sebaik-baik ciptaan. Laqad, sesungguhnya kami telah cipta. Laqad khalaqnal insan, manusia, fi ahsan, dalam keadaan ahsan, iaitu terbaik. Ahsan taqwim. Taqwim ni, dia tak sebut situ makhluk. Taqwim ni dari segi menyeluruh. Apabila Allah Ta'ala nak kait watin, sehebat-hebat buah tin. Buah tin kalau tak kena cara, punah buah tin. Dan buah tin ni, dia ada masa tertentu, dia mudah punah. Dia tidak seperti buah zaitun. Tetapi buah zaitun pun tak jaga molek punah. Begitulah manusia, sehebat-hebat buah tin, sehebat-hebat buah zaitun, manusia lebih hebat pada itu lagi. Seperti mana buah tin, dia cepat punah, manusia pun ada juga cepat punah. Seperti buah zaitun, yang mana hebat dia, boleh memberi manfaat pada orang lain, manusia pun boleh beri manfaat pada orang lain. Cuma, apa masalah dia? Masalah sebenar, kalau kita tak kena cara jaga buah tin, tak kena cara jaga buah zaitun, punah jahanam. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Bila nilai dia ada buah tin, buah zaitun? Buah tin, buah zaitun comel dah, hebat dah. Tapi kalau tak kena cara, Masya Allah, tak kena cara, punah habis. Tak boleh makan punah, lepas tu kalau makan sakit perut. Begitu juga buah zaitun kalau tak pandai jaga. Dan Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insan ahsan. Ahsan makna lebih baik daripada buah tin, buah zaitun lagi. Tetapi kita kena faham, kebaikan, yang kehebatan, yang terbaik Allah Ta'ala cipta pada manusia, kita kena faham. Bukan benda yang tak ada pada kita tu makna tak sempurna. Dah. Contoh, Allah Ta'ala kata, manusia ini diciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Tapi burung boleh terbang, kita tak ada terbang. Ada kurang tu tak? Sebenarnya setiap ciptaan yang kurang pada manusia, itulah kesempurnaan. Setiap kekurangan yang ada pada manusia. Apa kekurangan kita? Kita tak boleh nak duduk dalam air lama. Kehebatan kita tu. Kita tak ada terbang. Cuba jemaah fikir. Kalau boleh terbang kan kita? Kalau boleh terbang, boleh takak nak curi. Macam mana? Susah tu.
Pakai apa dia terbel lah kepala-pala. Terbel bila dia kejar pencuri. Cuba tengok burung-burung. Apa dah ni bila dia kejar sama-sama dia. Susah hidup kita tu. Cuba fikir jemaah. Kalau kita boleh terbel, anak-anak kita boleh terbel. Kan? Sama-sama boleh terbel tapi kita tak laju dah semua dia. Macam mana? Dia ngerak ke apa kita nak kejar dia. Payah tu. Lepas tu kalau boleh masuk duduk dalam air. Duduk dalam air. Kalau setara lah ni, tak boleh masuk air pun kalau pergi patah atau sekelik anak-anak. Kalau boleh masuk dalam air macam mana? Pergi patah masuk dalam air. Nak cari kan kita dalam air tu. Lepas tu, kita ni, Allah Ta'ala cipta subhanallah. Ya? Cuba perhati Allah Ta'ala cipta kuda. Kuda ada kurang ada kuda. Tak ada comel kuda. Tapi mata hidup mana? Hidup sini kan? Macam mana kalau Allah Ta'ala cipta mata kita di sini? Kalau spek mata saya ni kena buat di sini tak spek. Nah, di sini. Hidung sini. Allah Ta'ala buat cipta jari kita. Dan ciptaan Allah Ta'ala cipta laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim terbaik. Saya apa dah ni? Maaf jangan marah cuma nak suka ni. Kucing beranak kucing beranak. Apa dah ni? Rumah di sekolah saya. Kucing dia banyak ekor beranak tak? Lepas tu susu dia banyak butir tak? Kalau beranak apa ekor dia? Macam mana kalau manusia banyak butir susu dia? Macam mana? Sebab kucing. Sekali beranak lapar. Kalau nak pergi kedai, lapar-lapar orang bawa. Gatung. Macam mana? Cuba fikir. Tak pelik ke? Susah tu. Kalau kita kata, Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala perbanyakkan anak. Tapi kenapa buah dada Allah Ta'ala cipta dua saja? Anak dua orang. Boleh susu dua aja. Kenapa Allah Ta'ala tak cipta banyak tempat susu? Apa ni binatang tu? Khinzir apa ni? Babi. Banyak ekor babi. Banyak saya tengok. Tak ingat bila. Tak silap saya 10 ekor ke berapa. Dia punya susu dia banyak tu. Kenapa Allah Ta'ala tak cipta gitu Allah Ta'ala cipta tak banyak tempat susu tu. Itulah sempurna. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah ni. Allah Ta'ala nak suruh kita cari apabila Allah Ta'ala sebut. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita pakai cari. Di manakah kehebatan apabila Allah Ta'ala sebut. Dia telah cipta manusia. Ciptaan yang terbaik daripada semua makhluk. Mana tu? Ni dia. Kita cuba cari. Daripada awal kita belajar. Alhamdulillah. Sampai akhir subhanallah. Di antara kehebatan. Allah Ta'ala cipta manusia. Selain daripada makhluk lain. Iaitu. Buah tin kalau dia punah-punah. Dia tak nak kira. Tapi manusia. Sepunah-punah mana manusia. Sepunah-punah mana manusia. Dia tetap ada nilai. Itu hebat. Contoh, buah tin. Tanpa masa dia buruk, dia busuk. Dia hancur. Tak boleh nak makan. Begitu juga buah zaitun, punah tak boleh. Memang tidak ada manfaat dan nilai pun tak ada. Tetapi manusia, kalau dia tadi, tanpa masa, na'udzubillah min dzalik, tanpa masa, dia sakit, dia lupuh, dia gapa-gapa ni. Maknanya mungkin dia boleh gerak lidah saja ya. Dia ada peluang untuk tambah nilai. Itu dia. Sebab apa? Nilai dia tadi bila hebat, di hari kiamat, dia akan dapat hadiah dan dia tadi akan berubah jadi manusia yang sempurna balik apabila dimasukkan ke dalam syurga. Dia tak semua buah. Manusia lain. Ada setengah manusia. Ya, kita ada seorang itu saya pergi ke satu tempat. Subhanallah. Dia ni seorang hafiz Quran. Ya? Dan dia ni buta. Dia buta, dia hafiz Quran. Ada orang tanya dia. Dahsyat subhanallah. Mau minta doa apa dengan Tuhan? Dia sebut aku minta banyak doa. Cuma satu doa dia tak minta. Iaitu dia tak minta dengan Allah Ta'ala supaya dia ni mata dia sihat untuk celak. Dia tak minta tu. Orang pelik. Orang tanya dia.
Mu minta banyak benda. Tetapi kenapa mu tak minta supaya Allah Ta'ala bagi mu celik? Dia jawab kan? Dia kata, aku tak minta mata aku celik. Aku takut mata aku celik. Aku tak baca Quran. Allah Ta'ala tanya aku. Aku mata kamu berapa tak baca Quran? Allahu Akbar. Dan dia tadi seorang hafiz. Seorang hafiz Quran. Dia bukan setakat baca. Hafiz Quran. Dia baca Quran waktu tu, butir-butir tu. Dia panggil apa? Untuk orang buta. Tu. Baca Quran tu. Boleh hafiz. Ganas sungguh. Contoh. Dia tadi buta. Tetapi, manusia hebat ciptaan Allah Ta'ala ni dalam keadaan kekurangan yang ada tu, ada barang yang boleh naik taraf, boleh naik nilai. Buatin sehebat-hebat dia bunuh, tak boleh guna dah. Tak boleh dah. Tak boleh apa dah. Ni dia manusia. Mungkin manusia tadi hancur tubuh dia. Tapi, hari kiamat nanti, kalau dia tak ada orang hebat, nilai dia mahal di sisi Allah, boleh bidadari, jangan main. Ada seorang hamba Allah, sayang saya, nama dia Tasik. Nama dia Tasik daripada Nigeria, orang Afrika. Dia ni hafiz Quran. Ya. Dia kalau semaya, kita memang sedap semaya belakang dia baca dia relax lah. Relax lah. 8 rakaat, sejauh lebih. Malam 27 habis. Oh lama dia apa lengoh. Habis sedap baca dia. Allah dia tadi, bagi saya lah, setakat ni saya tak jumpa lagi orang yang gelak seperti dia. Memang gelak sungguh, segelak-gelaknya dia tu. Tetapi dia punya wajah seri dia Quran, subhanallah, Allahu Akbar. Minat duduk tepi dia. Bawa. Duduk tepi dia tu saya terbayang. Macam mana Rasulullah SAW? Nanti dia. Roti payah kalau dia hangit. Orang tak laku dah roti payah. Dia hangit. Tapi orang hangit setengah mana pun tapi hati tak hangit. Mahal kan dia. Sungguh. Nilai mahal boleh istana. Tak boleh kan. Dia. Buat tidur gambar. Dia pun tak boleh kira. Manusia hancur. Tinggal hati je. Tinggal hati atau tinggal mulut je. Istighfar semua, minta ampun Allah Ta'ala semua. Jauh nilai dia. Tak sama nilai. Satu kisah yang saya nak cerita selalu, takut lupa lepas ni ya. Kita ni sangat hebat, subhanallah. Mendidik kita ya. Ada seorang abang ni. Seorang ayah ni dia ajak seorang ustaz pergi makan nasi rumah dia. Jadi, ustaz tu ajak, seorang ayah ni ajak ustaz pergi makan nasi. Selesai makan nasi, ustaz balik. Anak kepada ayah tadi balik. Dia kata, ayah, saya ada tinggal duit atas sofa tadi. Banyak tu, mana tak ada duit ni? Ayah kata, tak tahu tu. Lalu rumah siapa ada sini tadi? Kata ada seorang ustaz ayah panggil makan nasi. Dia balik dah. Dia tu dah ambil ni. Sebab dalam rumah tak ada orang. 2 orang. Ayah dan ustaz tu. Jadi anak ni kaya, ayah, boleh tak telefon ke ustaz tanya? Takut-takut dia ambil. Ayah kata minta maaf tak gamak dia tanya. Okey kita tanya. Ustaz ada ambil duit ke? Nak tanya ke mana tu? Malu tu. Tak gamak tanya. Jadi ayah dia kata minta maaf lah. Ayah tak sangka dia, tak tahu dah dia ambil ke mana. Last kali ayah mati. Lepas tahun, anak tadi panggil balik. Ustaz tadi mari makan pula. Apabila mari makan, sudah makan siap semua, anak dia tadi tanya ustaz tadi. Ustaz, tahun lepas ustaz mari makan sini ayah saya ajak. Ya betul. Maaf banyak ustaz, saya ni tak tahan nak tanya juga soalan ni. Saya ada tinggal duit atas sofa. Tiba-tiba, duit tu tak ada. Jadi minta maaf banyak tanya ustaz, takut salah. Ustaz ada ambil ke? Dia minta ustaz tu tunduk, jerit ustaz tu. Oh, memang saya dah ambil. Ustaz tu kata minta maaf banyak, memang saya dah ambil. Lepas tu, pemuda tadi tanya, apa ustaz jerit? Dia kata, saya jerit sebenarnya.
Duit tak ada memang saya ambil. Sebab nampak bahaya duduk situ saya ambil. Saya pun nak cari nak letak mana tempat Jadi dia pun tengok Quran. Dia kata letak dalam Quran lah mudah. Sebab dalam Quran ni orang buka tiap hari. Dia letak dalam Quran. Jadi aku sedih, saya nangis. Rupa-rupa mu tak buka Quran setahun. Allah Akbar. Tak buka Quran. Jadi pemuda tadi pergi ke Quran tengok ada sokong duit. Subhanallah. Ada cuma tahu tak? Dari dunia ni ramai ke? Tak buka Quran setahun. Dan Allah Ta'ala sebut dah, aku cipta manusia ni sebaik-baik ciptaan. Cuma ada barang yang kamu kena tambah nilai. Spare part kamu kena tambah. Supaya nilaimu tadi kekal dan bertambah nilai. Sebab aku nak bagi hadiah. Hadiah yang aku bagi tadi mengikut nilai yang ada dalam tubuhmu. Apa mu ada? Ada seorang ulama kata, saya minta maaf. Saya sebut minta maaf banyak jemaah ya. Siapa-siapa baca Quran, dalam sehari tak habis sejuzuk, dia di antara orang lalai. Bukan saya kata ya. Siapa-siapa dalam sehari, dia tak boleh habis sejuzuk. Dia di antara orang lalai. Sebaik-baiknya sehari, dalam sehari, usaha kalau boleh habis 5 juzuk. Nampak banyak sikit jemaah. Dulu kita berat baca surah ni. Surah Al-Mulk ni kan. Kita baca ni kan. Alhamdulillah dia bagi ni. Ni kan. Learn ni bagi je. Tapi kalau kita perhati, jemaah semua tak tengok pun. Sebab ingat dah. Surah Al-Mulk, jujur saya sebut. Siapa orang ngapa? Tak ada orang ngapa. Dia ingat tu kan. Sebab baca semua. Quran ni kalau baca semua ni, dia ni mudah. Dia bahaya tu sebab tak baca tu ya. Tak ingat lagi kali pertama pergi Kuala Lumpur dengan orang kata 5 jam 8 jam paling cepat 5 jam atau 4 jam setengah pergi Kuala Lumpur. Jadi kali pertama pergi orang payahnya suruh lama tak berani ke apa-apa. Oh dah pergi kak. Tak ada masalah tak tengok dagu tu. Tapi siapa Gombok kena tengok juga. Google tu. Daripada Kelantan ni daripada Kota Baru siapa ke Gombok tak tengoklah Google Maps tu. Boleh buat gitu. Jadi saya nak sebut sini cuma Allah Ta'ala cipta kita bekas comel dah. Dan Allah Ta'ala beri kita isi bukan saja-saja. Laqad khalaqnal insan fi ahsan. Kami telah cipta manusia sebaik-baik ciptaan. Sebab apa? Siapa tahap buruk setara mana boleh. Tapi kalau ada nilai, akan dibayar nilai tadi. Dia bukan sebuah tin. Wazaitun memang hebat. Buah tin, buah zaitun, ada benda-benda yang Allah Ta'ala cipta hebat. Tetapi dia tak serupa manusia. Barang hebat selain pada manusia, dia punah-punah. Tak boleh buat apa. Tapi manusia, dia punah dari segi ciptaan tubuh badan dia. Tetapi kalau nilai dia sebelum dia mati tu comel, buta kau cacat kau OKU kau, dia tak sama nilai dengan orang yang sihat. Tak sama. Jangan main. Cuba fikir jemaah. Dalam Quran dia ada berapa? Kalau pendapat Imam Syafi'i, 1,27,000 huruf ada. Dah 1 huruf, 10 ganjaran 1 huruf. Dan ahli jemaah, jangan ustaz sebut sejuk nak kena baca. Baca ya. Kau semikir nak baca sejuk, terus baca ya. Sebab kita ada 24 jam. 24 jam kita ada 1 juzuk Al-Quran. Kalau baca, dia ambil masa tak kurang daripada 25 minit. Setengah jam. Kita letak setengah jam lah. Ataupun letaklah 35 minit. 1 juzuk. Bagi orang lacak lah. Okey. Dan lacak tak lacak ni bila kita nak tunggu. Kita lacak. Kita baca. Lacak ni. Dia kira lacak ni kita baca. Lacak. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cipta sehebat-hebat bekah untuk kita ni, untuk kita isi barang.
Dalam keadaan yang sama. Orang tadi OKU, buta. Nyakit banyak gapo ni. Kalau nilai dia hebat, barang hok dia dalam tubuh dia tadi, sebelum dia mati, dia transfer, download habis. Quran habis dia ambil dalam tubuh dia. Berzikir tiap-tiap hari. Dan berzikir ni, astaghfirullah wa atubu ilaih, dia tak sapa 5 minit kalau kita baca 100 kali. Subhanallah wa hamdi, tak sapa. Kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia lebih kurang 10 ataupun 11 hingga 12 minit. Dan kalau kita berzikir pagi petang, keseluruhan zikir yang kita baca, dia hanya setengah jam saja sehari. Dan apa kita buat tadi? Allah Ta'ala kata, aku buat comel dah. Atamu. Dan mu ingat balik, siapa tahu mu punah setara mana pun. Tak ada mata, cabut kepala gapo pun. Tapi, kalau barang dalam tubuh mu comel, mu tersanggup singgah. Aku cedera hadiah ke mu. Macam mana cuba fikir jemaah. Orang OKU gapo tiba-tiba pergi syurga nanti sihat molek. Boleh istana dia. Boleh bidadari dia. Bidadari ahli jemaah. Wahai jemaah muslimin semua. Bidadari yang tunggu tu ramai macam comel tu boleh pilih. Nak petak, nak bulat, nak 3 segi boleh pilih. Berapa ke berapa nak berapa? Berapa bidadari berapa nak? Isteri ada baru, isteri jaga, okey. Okey, jadi setakat ni ahli jemaah saya nak bagi tahu jemaah semua. Kita akan sambung minggu depan pula lah, insya-Allah, takut tak ada. Dalam Al-Quran, di antara Allah Taala sebut dalam Al-Quran cara Tuhan sebut, dia akan sebut buah tin, demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Saina, demi negeri yang hebat Mekah. Sesungguhnya kami cipta manusia sebaik-baik ciptaan. Bapa tu harus sebut gitu. Kita kena tahu. Buah tin, buah zaitun, di antara hebat dia juga, dia tumbuh di Palestin. Bapa tanah tu sendiri molek. Kalau orang bersenang ni, dia kena tahu nak tanah, dia kena tahu nak tanah tu, tanah tu kena tahu pasal mana baru tumbuh molek buah tu. Tak tumbuh kurma di Malaysia ni payah sebab tanah tak comel. Tapi Allah Ta'ala cipta kita, dia bukan setakat buatin tanah dari tubuh kita tu, semuanya comel. Dan kita akan sebut, Alhamdulillah, lepas ni pula, walaqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Oh, hak ni, hak baik, hak letih. Apabila Tuhan sebut, Tumma radadnahu asfala safilin. Kami ingat balik. Contoh, cara Tuhan sebut. Mu semua kena ingat, wahai hamba aku. Aku cipta mu comel. Dan aku bagi masa kamu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku cipta comel kamu. Aku cipta comel kamu dan masa aku bagi. Okey, mungkin mung ni beramal-beramal. Siapa letih, siapa mati kau gana kau, siapa ikutlah gana. Dan siapa masa mu ingat balik? Tumma radadnahu asfala safilin. Siapa masa, kalau mung tak dengar juga, aku cedera dah neraka kamu. Na'udzubillah min zalik. Hal ni kita akan bincang pula minggu depan, masa habis dah insya-Allah. Jadi ahli Jumaat semua, ingat, memang ibadat ni, dia mudah je. Nak buat payah. Memang tidak ada ibadah pun hak payah. Semua mudah. Tetapi memang payah nak buat. Cuma Allah Ta'ala ajar kita untuk kita minta bantuan dia. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ada satu, dia ada dua. Satu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu lagi, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat, siapa-siapa nak ibadah hebat, memang tak erak. Siapa-siapa pun tak erak. Yang memberi kekuatan ialah Allah Ta'ala. Memang payah nak bangun. Rupa ustaz duduk depan ni, kunci je. Tak kunci je nak bangun tu, memang malah. Nasib baik je, dia bagus. Dia tahu dah kita minat tidur. Memang cadar dah. Ibunya tutup balik. Lepas tutup balik. Saya tak bangun tidur, memang tak. Kita manusia. Duk lawan nafsu tu jangan main. Ustaz pun ujian juga. Duk hospital tengok muslim, orang misi-misi. Ujian juga jangan main. Doa, ya Allah, selamatkanlah mata aku. Ya, nak kita manusia.
Okey, nak baca Quran. Ingat, nak tengok telefon. Banyak je kita boleh tengok. Quran ni, ada setengah orang kata, kalau payang tak ngatuk ke tengok Quran, memang betul. Tak ngatuk, buka Quran, buka ya. Dia mari lalu nguak. Tutup, hilang nguak, tengok telefon 2 jam tak ada masalah. Okey? Jadi, setakat ni pada malam ni saya minta maaf banyak. Alhamdulillah. Semua sebut Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita boleh mari masjid. Sebenar ingat, kita telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk mari masjid. Cuma upgrade. Upgrade apa yang kita ada. Dengan baca Quran tambah lagi. Kita Allah Taala mulia dah kita alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Setakat ni pada malam ni insya-Allah kita jumpa minggu depan. Minggu ketiga dak kan? Minggu 4. Kita minggu ketiga, minggu depan 15 hari bulan 5. Minggu 3 insya-Allah gaya dak lagi. Gaya malam lambat. Okey. Insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa perkara di sebalik yang Allah Taala sebut surah Tin wa Zaitun. Kita akan tahu dengan izin Allah Taala. Saya minta maaf banyak kalau kuliah saya malam ini kasar bahasa, saya minta maaf yang baik daripada Allah Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lepas azan